tentang yang paling popular yang kita dengar yang terkaitkan dengan demokrasi kan, itu rule by many, ya, rule by many. Namun aspek rule by many ni jarang orang timbangkan dengan perkara kedua dalam demokrasi. Popular juga, tapi kita selalu nampak tapi tak perasan kan, seen but unnoticed. Iaitu yang kedua adalah rule of law. So demokrasi diimbangan di antara dua-dua aturan besar ini, di antara rule by many, pemerintah boleh ramai, dan juga kedaulatan undang-undang, rule of law. Cuma kita tengok kalau daripada perbandingan di antara Britain dan juga US kan, kalau di Britain kita boleh lihat rule by many itu lebih tinggi daripada rule of law. Rule of law akan mengikut rule by many. Apa yang parlimen buat, hakim tidak akan banyak masuk campur. Kan ada satu diktum dekat UK kan, dia kata hakim jangan jadi ahli politik jangan jadi hakim. Dia betul-betul menjaga sedikit sebanyaklah pengasingan kuasa, separation of power. Tapi di US beza, sebab US ada perlembagaan bertulis. Dan bila ada perlembagaan bertulis, sebagaimana di Malaysia, seringkali perlembagaan itu lebih tinggi, termasuk lagi daripada parlimen lah. Kita ada idea supremacy of the constitution kan, dalam hukum negara kita, keluhuran perlembagaan kan. Jadi kalau dekat US tu rule of law lebih tinggi daripada rule by many lah in a way. Tapi kat Malaysia kita lihat perlembagaan kita sedikit sebanyak kan mempunyai campuran di antara kedua-duanya, iaitu rule by many disebabkan dibentuk oleh British sebagai besarnya. Tetapi daripada segi prosedural, penulisan itu, idea besar datang daripada US lah, sebab perlembagaan Malaysia berasal daripada perlembagaan India. Perlembagaan India pula melihat, mimik perlembagaan Amerika, dan kita pakai perlembagaan India kan dalam konteks Malaysia, sebab British pun tak punya banyak masa dah construct daripada benda yang baru. Yang pertama. Yang kedua pula, kita kena faham demokrasi adalah sistem yang dibuat, kita mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak, tapi dengan perjanjian Pampu khasnya. Betul sebelum itu ada Belanda, ada Portugis, tapi sejauh mana spectre of influence Belanda, kan? Spectre of influence Portugis kan, dekat je kan, mostly Melaka kan, most of other place still lagi dengan sistem beraja kan. Kalau kata China kan, kerajaan kan. Justru bila perjanjian Pampu, bila 1874 lebih kurang dekat atas kapal kan, dan dapat perairan antarabangsa kan, dilakukan perjanjian. Kalau kita pergi contohnya muzium Pampu, kalau kita pergi ke Pampu, selain kita berkayak kan, naik basikal Pusing Island kan, pergi juga muzium dia. Dalam muzium Pampu tu ada lampu yang menerangkan perjanjian Pampu kan, ketika tu yang menggaris bawahi sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan lah betul-betul di tingkat negeri. Kita amalkan sistem presiden, kemudian 1957 Malaya Merdeka dahulu, itulah menjadi asas kepada demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Tapi kita kena ingat dalam pembikinan perlembagaan membawa kepada yang dimaterai pada tahun 1948 itu dimulakan pada 1946, lebih kurang bulan 6 bulan 7 selepas pelancaran Malayan Union pada April 1946. Kemudian ada gerakan besar-besaran untuk melemahkan idea gagasan Malayan Union itu. Jadi diadakan Anglo-Malay Working Committee kan, Anglo-Malay Working Committee bulan 6 itu buat 1946 tu. So pada akhirnya ada tiga paksi utama yang create rupa bentuk baru bagaimana Malaya nak merdeka nanti, apa asas negara bangsa kita, iaitu puak satu of course British, puak dua wakil raja, dan puak ketiga adalah wakil Datuk Wan Jaafar lah, wakil UMNO negaranya kan, aristokrat ada perwakilan, royalist ada perwakilan, dan colonial power pun ada perwakilan. So tiga ni bincang bertahun-tahun, dan kemudiannya selepas beberapa ketika melibatkan juga perbincangan elit-elit daripada kaum-kaum lain di Malaya ketika itu, antaranya oleh CCC ke kan, community CLC, community liaison committee kan, dia macam ini kabinet lah, bincang balik bagaimana rupa bentuk Malaya yang nak merdeka tu. So tahun 1948 kita ada perjanjian FMA tu, Federation of Malaya Agreement, dan lepas 10 tahun kita bagi keringat
nak bentuk sebuah negara merdeka ni, kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan, hampir 200 bentukan dalam tu, antaranya melibatkan pelbagai perkara lah, daripada budaya, pendidikan, warga negara dan sebagainya. Dalam piagam pendidikan antaranya 1950-1951 Penyata Vance. Bagaimanakah bentuk negara bangsa Malaysia nanti kan? Daripada sekolah dan bahasa kan, dan counter dengan Penyata Fenwu 1951-1952. Kemudian counter lagi dengan The Razak Report 1953-54 kan, yang kemudiannya menggarisbawahi sistem pendidikan Malaysia lah sebelum ditambah baik ataupun dikemas kini oleh Penyata Rahman Talib. Pendek kata, malah dari pembikinan perlembagaan yang melibatkan 3 pihak dalam Anglo-Malay Working Committee tu, yang melahirkan FMA 1948 yang menjadi asas kepada Perlembagaan Malaysia 1957 dan Perlembagaan Malaysia pada hari ini 1963, dia merangkumkan tradisi dengan moderniti kan. Kepentingan royali saja dalam tu, sebab tu ada Raja Berperlembagaan tahun 2004, almarhum Sultan Azlan Shah pernah menulis satu buku beliau, The Rule of Law, Constitutional Monarchy, ada something lagi, ada 3 poin dekat situ. Beliau bangkitkan ketahanan sistem beraja di seluruh dunia ni. Kalau kita lihat kan, sebelum ni banyak sistem beraja di Eropah kan, di banyak negara-negara Eropah ada beraja, tapi kemudiannya ditukar kepada sistem presiden dan sebagainya. Tapi ada beberapa lagi, tak banyak kan, kurang daripada 10% yang mengamalkan sistem beraja. Antara yang mempertahankannya, the late Sultan argue kan, disebabkan ada skim Raja Perlembagaan kan, disebabkan ada pembentukan rekayasa Raja Perlembagaan, institusi raja tradisional dapat lagi dikekalkan. Tapi bila kata to cut things short, sistem demokrasi yang kita ada pada hari ini adalah sistem yang import dan mengalami proses penyesuaian, penyelarasan dengan sistem tempatan. Kita ada sistem beraja dengan idea amalan feudal, pada hari ini tercemar dengan kritikan sebagai neo-feudal, hierarki yang sangat tinggi dan sebagainya. Dan kemudian kita juga ada masalah modernity, ketaksamaan yang pelbagai, daripada ketaksamaan kelas. Pada hari ini kita ada kan, kita dengar lagu Linkin Park kan, digital divide kan, 10 years ago kan, Chester dah nyanyi lagu tu kan. Pada hari ini makin ketara dengan digital divide kan yang ada. So kita punya gap tu sangat banyak, dan dalam demokrasi kita lihat untuk ada kualiti, pertama kita kena selesaikan masalah antaranya kesaksamaan tadi kan, ketaksamaan kepada kesamaan daripada segi ekonomi, bandar luar bandar, akses kan, yang membolehkan seseorang tu menjadi seorang yang lebih independen lah. Sebab kita faham antara keperluan environment untuk menjadi masyarakat yang demokratik, selain daripada ketaksamaan itu, kita memerlukan masyarakat yang berpengetahuan, informed citizen kan. Jadi informed citizen dia akan buat informed decision kan antaranya. Tapi disebabkan ketaksamaan daripada sudut itu, dan juga perkara-perkara lain kan, perbezaan nilai lama dan baru, dan penerusan, malah Malaysia adalah sebuah negara multi-racial, multi-etnik, multi-religious. Malah kita lihat contohnya, kalau pilihan raya baru-baru ni kita boleh lihat kan, kawan baik saya Kai Oswald daripada UBC 3-4 tahun sudah dia bangkit dengan idea regionalism. Regionalism ni bagaimana kekuatan parti ini berbeza-beza mengikut negeri-negeri ataupun mengikut wilayah. Kita boleh lihat contohnya kawasan yang dikuasai oleh Perikatan Nasional, kebanyakannya kawasan 75% lebih Melayu, dan di kawasan utara dan timur kan, walaupun menuju ke selatan. Dan kita lihat kalau kita bandingkan kawasan yang dipegang oleh Pakatan Harapan, oleh Barisan Nasional, DPS, dan juga warisan versus GRS antaranya berbeza-beza. Jadi ada juga pertentangan budaya, clash of civilization kan, di Huntington pernah bangkitkan, bukan di antara barat dengan timur saja, tapi dalam sesebuah negara itu juga banyak clash of culture kan. Apatah lagi apabila culture is being politicized and politics is being culturalized kan. Jadi distinction kan, perbezaan tu jadi pelbagai, dan ini memberi cabaran kepada demokrasi yang pula dalam masa yang sama membenarkan kebebasan bersuara, dan ada beberapa golongan
yang tidak mengamalkan kekangan yang demokratik constraint, menyalahguna ruang yang ada untuk kepentingan diri, sektor ataupun kumpulan yang sempit kan, untuk mendapatkan kemenangan dengan cara yang mudah tanpa memikirkan banyak tanggungjawab, kesannya, implikasinya kepada masyarakat kan. Ialah contohnya kan ada satu pengajaran kan, ada orang kita kata berhati-hatilah dengan siapa kita bawa orang masuk ke kapal, sebab ada orang sanggup bakar kapal semata-mata tidak dapat menjadi nahoda kan. Jadi ada yang ramai sanggup menang, tak kisah apa yang berlaku kepada negara, kerana tidak mengamalkan democratic constraint untuk mendapatkan kemenangan dengan cara yang mudah. Dan pada hari ini kalau kita lihat di US juga, dalam contohnya selepas presidential election tahun 2016 dulu, Hillary Clinton versus Trump kan, dah banyak beberapa akta yang dibuat dalam menangani masalah misinformation, disinformation dengan fake news. Kita pernah buat tapi untuk cara yang sebaliknya lah, tapi perlu difikirkan semula undang-undang dalam menangani lah salah guna kebebasan bersuara kan, yang menghala ke arah misinformation ataupun disinformation. Saya ingat untuk orang utama ni itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Nasrino. Saya rasa sangat banyak poin yang saya catat ni antara sangat menarik, dan saya bawa satu persoalan kepada yang Dr. Azizan sebut ni kepada Dr. Saiful Akram berkenaan dengan demokrasi yang telah orang kata delocalize. Maksudnya selalu kita berfikir selalu bila kita sebut demokrasi, orang akan cakap demokrasi ni daripada barat, sehingga melupakan ada nilai kesejagatان yang semua negara, semua budaya dia ada elemen yang dikatakan demokrasi tu. Ada public participation, ada hormat menghormati atas satu sama lain, recognize, mengiktiraf hak satu sama lain, hormat menghormati, respect each other, adanya orang kata konsep rule of law dalam setiap budaya dan agama. Macam mana Dr. Saiful Akram melihat ni? Maksudnya kemungkinan kita untuk mencabut, bukan mencabut lah, maksudnya untuk memisahkan ataupun tarik dominasi demokrasi dan barat. Maksudnya demokrasi bukan lagi milik barat, demokrasi juga milik kita, milik Malaysia, milik orang Islam, milik orang Cina, India, milik semua orang yang ada budaya dan tradisi yang tersendiri. Maksudnya kita menggali tradisi kita akan jumpa apa yang kita sebut tentang demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kedua saya ucapkan terima kasih kepada inisiatif Pronasku yang menganjurkan satu wacana yang saya kira agak signifikan untuk kita memanfaatinya dalam konteks demokrasi yang tadi dijelaskan oleh moderator tadi sebentar saja tadi. Saya kira dari sudut persoalan geopolitik yang meluas dari sudut genealogi sejarahnya sudah dikupas dan menjadi kearifan sahabat saya di sebelah ini. Mungkin konsentrasi saya yang mungkin saya boleh kongsi kepada audiens semua atau partisipan dalam wacana ini, kecenderungan saya itu bukanlah di bidang siasah atau sains politik itu, tetapi lebih kepada seni visual dan juga media yang menjadi tataran utama atau konsentrasi utama pada saya. Yang mana mungkin kalau saya boleh berkongsi, saya ada menerbitkan satu naskah yang merupakan ikhtisar daripada kajian kedokteran saya tentang propaganda dari sudut visual, yang mana karya itu pun sudah lenyap di pasaran. Saya tengah mengusahakan untuk mencetakkan kedua, propaganda visual pada era penaklukan Jepun. Bagaimana ada manifestasi itu mencengkam pemikiran khayal dan hati. Okey, baik, berbalik pada persoalan tentang kesejahterakan demokrasi, kemudian nak ambil semangatnya kepada konteks kita ataupun localize atau kearifan kearifan. Mungkin sebelum itu saya boleh kupas sedikit ataupun berkongsi kepada semua yang ada di sini kan, bila disebutkan tataran demokrasi hari ini, mungkin itulah satu sistem yang ideal yang kita semangati. Ya, seperti mana yang sudah kita ketahui, paksi utama bila kita membicarakan soal demokrasi adalah satu kerajaan daripada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mereka menjadi pemain utama. Ya, ini saya kira ada dibahas lanjut atau dibahas secara mendasar oleh Amartya Sen, seorang intelektual publik, yang mengatakan dalam karyanya identity
Enrique, the Illusion of Destiny. Dia menjelaskan tentang perjalanan demokrasi itu adalah the government by discussion. Yang mana hari ini kita berlaku satu persimpangan juga in the crossroad di antara patukan ataupun pegangan rasionalisme yang membentangkan keutamaan, keampuhan fakta dan juga hal-hal yang bersifat sentimental. Kan? Kalau dilihat dalam kita lah budaya orang Melayu itu kan, ikut hati mati ikut rasa biasa. Okay. So kalau kita perhatikan secara jelas persoalan demokrasi hari ini sudah mengalami satu keadaan yang mana saya baca sinopsis awal, dia menjelaskan tentang fenomena yang dinamakan pasca kebenaran, post-truth, gitu kan? Yang mana hari ini kalau dibahas dalam bahasa mudah kita katakan kepalsuan itu cuba menyamar, mengambil tempat sebagai suatu kebenaran. Dan kita menjadi keliru. Yang manakah kebenaran ataupun yang manakah kepalsuan dalam era yang disebut oleh pengamat sarjana era pluralis, percampuran yang berbagai fakta, berbagai ideologi, malah menimbulkan satu kritik ideologi. Itu juga diperjelas oleh juga Habermas, seorang pemikir paruh kedua sekolah Frankfurt, mazhab Frankfurt tentang kritik ideologi yang mungkin saya boleh ceritakan sedikit antara buku terbaru yang saya tuliskan di sini. Ada kritik juga Habermas dalam kita memahamkan pemikiran arus. Okay. So berbalik saya nak memberi respon kepada apa yang diutarakan oleh moderator tentang ideologi Barat yang bersifat liberal demokratis dengan ideologi, saya kira bahasa yang mungkin mengintimi ataupun jelas adalah ideologi komunitarian. Dan ada semangat lokal untuk kita memanfaatkan ataupun mungkin dikatakan demokrasi maju yang kita boleh perkasa dan kita boleh gagaskan dalam ruang lingkup kita di Nusantara ataupun di Southeast Asia. Okay? Karena ada kebudayaan tertentu yang semangati yang kita pegang sebagai satu pedoman, satu pegangan. Okey, berbalik kepada persoalan post-truth ataupun pasca kebenaran. Yang saya kira term ini pun sudah puluhan tahun juga ya, yang diawali ataupun dicetuskan oleh Steve Lessig pada tahun 1992 bila mana beliau menuliskan karya The Government of Lies dalam majalah The Nation. So disitulah bermulanya perkataan pasca kebenaran. Yang mana hari ini kita pun menjadi keliru antara kebenaran dan kebajikan itu, yang mana kita perlu mendukung ke dalam ruang lingkup ideologi demokrasi yang juga. Mungkin ada satu area yang ironis juga, di mana pada tahun 1992 tatkala Steve Lessig itu mengungkapkan ataupun mengeluarkan takrif post-truth pasca kebenaran, dalam masa yang sama disitulah dalam tahun yang sama Francis Fukuyama itu mengeluarkan karya yang monumental, magnum opus, the End of History and the Last Man. Itu kan pengakhiran sejarah dan manusia terakhir, yang mana beliau mengungkapkan pemerintahan yang ideal hari ini adalah pemerintahan yang bersifat liberal demokratik, menggantikan ideologi sosialisme yang sudah runtuh, di mana runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Kemudian menggantikan sistem pemerintahan yang bersifat oligarkis, yang bersifat authoritarian atau yang bersifat fasisme. Okay. So di sini kita melihat mungkin ada pendekatan yang kita boleh suntik tentang ideologi komunitarian, yaitu juga semalam sampai sempat saya menolak sedikit yang ditulis oleh Prof. Chua Beng Huat tentang ideologi komunitarian dalam konteks Singapura itu. Bagaimana semangat kebudayaan lokal itu menjadi pengaruh, menjadi paksi utama untuk kita mendambakan atau mengangkat juga demokrasi dalam acuan, dalam pemikiran ataupun dalam ketetapan yang kita sendiri semangati. Okay? Cuma hari ini tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita menghadapi the post-truth element. Kalau dari sudut media mungkin saya boleh berkongsikan sedikit. Hal ini juga sudah dikupas lama oleh seorang filsuf ataupun media teoris, Jean Baudrillard di Prancis sekitar tahun 1968 bila mana beliau mengusulkan ataupun mengeluarkan karya yang berjudul Simulasi and Simulacra,
kita hari ini karena masyarakat pasca modern itu masyarakat yang menuntut apa-apa. Lagi hari ini tontonan kita utama ditatarkan oleh sosial media. So kebenaran itu kadang-kadang dibaluti oleh penyelewengan atau kebohongan yang kita kadang-kadang perlukan satu kepastian dengan cara dalam istilah Islami dikatakan tabayun. Kita melakukan pendidikan yang lebih mendasar untuk memastikan, untuk melakukan satu kesahan apa yang didengar, apa yang diperhatikan, apa yang dipertontonkan oleh masyarakat modern, masyarakat pluralis hari ini bertatar pada hal yang bersifat benar ataupun sebaliknya. Nah, itu antara tantangan utama di samping kita membela ideologi komunitarian yang mungkin ada semangat ataupun ada patukan. Contohlah saya beri satu scenario ataupun satu analogi ini. Mungkin kita adakan, kita bertandang ke rumah sahabat. Ibu pada sahabat kita itu bertanya dia, saudara mau minum apa? Dengan mudah kita menjawab, di era post-truth ataupun di era pasca kebenaran ini, saya mau minum kuah laksa. Mungkin di situ tingkat kecerdasannya kita melihat ada elemen yang sangat sofistikated dan modern, tetapi dari segi standard error itu sudah berlangsung atau peratusan itu sangat tinggi. Mungkin si ibu yang menanyakan tadi, adakah itu yang menjadi tuntutan atau kebenaran hari ini? Kita tak minum air, istilah kita minta sirap teh, segala macam kita minum kuah laksa. Dia menjadikan satu, kita sudah berada di antara pertimbangan atau persimpangan yang sangat kritikal untuk membedakan yang mana benar atau yang mana kebohongan. Yang mungkin saya juga istilahkan dengan the manufactured lies ataupun apa kita katakan satu artificial lies, kebohongan buatan dalam konteks seperti itu. Oke, saya silakan. Okey. Terima kasih Dr. Akram atas penjelasan. Saya bawa perbincangan yang Dr. Akram sebutkan tadi tentang pasca kebenaran kepada Dr. Fazilah. Tadi kita membincangkan macam Dr. Azizul sebut tadi tentang demokrasi itu setiap tempat ada tradisinya. Maksudnya kita menyambut demokrasi dari sudut dengan menggali tradisi di setempat. Macam di Malaysia, macam Dr. sebut tadi, ada sistem beraja. Kita ada demokrasi tapi juga ada sistem beraja. Di tempat-tempat lain ada cara, ada presidential system, ada parliament system. So ada pelbagai cara kita menerima dan meresap demokrasi. Menurut Dr. Fazilah, untuk dalam zaman pasca kebenaran, macam mana untuk kita dalam masa yang sama, setiap tempat mempunyai orang kata cara yang berbeza menanggapi demokrasi. Maksudnya dia ada satu sentimental value terhadap nilai-nilai setempat dia. Tapi dalam masa sama di dalam konteks pasca moden tu, tapi dia juga menetapkan ataupun mengesahkan nilai-nilai kesejagat tu. Kita semua percaya ada sesuatu nilai sejagat yang kita pegang. Tapi dalam masa yang sama mesti ada pertentangan. Misalnya saya bagi contoh, kalau dalam demokrasi ni, kalau kita sebut tentang hak asasi manusia, kita tak akan agree tentang semua yang kita mungkin agree semua orang adalah sama di bawah undang-undang. Semua orang adalah judged by the rule of law. Kita mungkin boleh agree bahawa semua orang ada hak dalam pekerjaan. Semua orang ada hak untuk ada sebagai warga negara misalnya. Tapi kita tak agree dalam perkara-perkara, contohnya kalau di Malaysia ni, kalau persoalan-persoalan sensitif seperti sebut seram kan, soalan-soalan yang katakanlah sangat bertentangan nilai, contoh macam ada persoalan LGBT ke, ada persoalan perkara-perkara yang tuntutan identiti baru dalam masyarakat moden, dan kita secara tiba-tiba berdepan dengan tantangan tu, berdepan dengan dilema tu. Kita menerima bahawa semua orang ada hak masing-masing, semua orang ada peluang dan ruang di dalam demokrasi. Dalam masa sama kita juga mempertahankan nilai-nilai tradisi ataupun lokal yang kita ingin serapkan dalam demokrasi kita percaya. Bagaimana Dr. melihat dilema? Assalamualaikum. Sekali lagi.
Hello. Okey. Terima kasih kepada Kasih dan yang sekarang sekian yang baru pertama jumpa. Saya disuruh saya juga untuk memberi Islam overview tentang demokrasi. Jadi saya pun pergilah buka Al-Quran dan saya pun ada lakukan semua yang sesuai. Saya rasa dengan tapi saya rasa benar-benar saya nak cakap adalah kita menjadi begini agaknya kerana fascism terlampau widespread jadinya. Instead of kita menjadi universal, kita menjadi lebih fascist kan, whether Islam fascist atau ethno-fascism kan, itu terasa. Tapi tak sebelum itu saya melihat ada dua ayat Quran tentang demokrasi. Bila saya tengok yang satu lagi sebenarnya tak cukup kalau kita sebut satu ayat saja, iaitu surah Al-Shura ayat 38. Sebenarnya kena baca daripada 36 hingga 42. Tapi yang syura, yang disebutkan syura itu hanya ada di dalam ayat 38 saja. Tapi saya simpulkan saja ayat ini semua daripada 36 hingga 42 itu bermaksud orang beriman yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, orang-orang yang bila marah dimaafkan, orang-orang yang respon kepada Tuhan dengan salat dan bermusyawarah. Itulah ayat demokrasi itu, salat dan bermusyawarah disebut dalam satu baris yang bermaksud consultation atau musyawarah atau demokrasi itu adalah sangat penting dalam salat. It's religious, it's commanded by God. So musyawarah dalam urusan mereka, dan orang-orang yang apabila dizalimi membela diri dan membalas kezaliman dengan perbuatan yang setimpal dan tidak berlebihan, ataupun membalas dengan perbuatan yang baik, instead of membalas kejahatan yang setimpal, membalas lebih baik kerana Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Kalau mereka membalas dengan perbuatan sama, mereka terima, ianya tidaklah salah. Kesalahan adalah bagi yang berbuat zalim itu dengan melampaui batas tanpa mengindahkan kebenaran. Orang zalim yang seperti itu akan mendapat seksa yang pedih. Jadi daripada ayat ini, semua yang dikomentkan itu adalah ethical. Kan semua sifat-sifat yang ethical itu yang dimaksud, maka disebut selaras dengan demokrasi. Bermaksud demokrasi juga adalah sesuatu yang ethical dan yang dikoment. Okey, lepas itu okey, yang spesifiknya ayat yang syura itu tadi, itu orang yang menjawab atau merespon kepada Tuhan dengan memberikan salat dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka infakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. So itulah kan benda-benda yang diajak ini yang setaraf dengan demokrasi ini adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang akan mengharmoniskan negara ataupun negara. Okey, dari satu ayat pula yang penting, sebab ada dua ayat saja yang mention syura yang famous. Mana ya? So kita dah sebut ethics, society, and therefore
ini adalah urusan yang sangat rasional. So, semua itu sebabkan morality, ethics, moral philosophy dan so kita sudah menyimpulkan bahawa demokrasi itu bersifat rasional dan banyak sekali yang perlu difikirkan untuk menjayakannya. Oh, ayat tadi kan, ayat yang lebih satu yang disebut itu ialah Tuhan macam memuji atau menggalakkan Nabi Muhammad supaya bersyukur, melakukan syukur dan sebagainya. Maka dengan sebab rahmat Allah, kamu bersikap lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap kasar, lagi keras, tentulah mereka lari dari kamu. Maka maafkanlah mereka dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Mungkin apabila kamu sudah membuat keputusan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. So again, ayat-ayat syura ini semuanya tentang melakukan kebaikan dan bermoral dan bukanlah kepada orang-orang yang believers atau yang beriman sahaja, tapi setiap orang yang bermoral bagi international banyak itu digabungkan sekali. Perkataan digunakan adalah dan orang yang bersalat dan bermusyawarah, orang yang memaafkan. So, kalau kita pulangkan balik atau kita mengimbau kembali waktu dan keadaan ayat ini diturunkan, komuniti yang ada pada zaman itu adalah Yahudi, majoritinya Yahudi, Muslim, waktu itu belum lagi majoriti, dan lain adalah Christians. Ya, so jadi ini adalah dan kalau kita tengok macam mana Nabi dijemput ke Madinah, padahal dijemput oleh orang yang bukan Muslim. Sebab mereka mengetahui bahawa Nabi boleh menyelesaikan masalah mereka yang sudah berperang itu kerana dia dikenali sebagai seorang yang mempunyai moral yang baik kan, dan ini adalah salah satu cara dia untuk menyatupadukan manusia. Jadi yang kita menjadi semakin tidak rasional ini dan sakinan ada kekurangan moral ethically lah kan, yang bila marah memendam perasaan dan membuat lagi perkara yang buruk, bila membuat perkara-perkara yang keji kan, yang disebut tadi dalam ayat itu. Orang yang baik adalah orang yang tidak membuat perkara yang keji itu, orang yang bermoral dan sebagainya. Dan tentu sekali moral-moral yang baik ini perlulah ada institusi yang mengajarkannya, perlu ada galakan-galakan. Jika tidak, orang-orang citizen ini tidak akan mempunyai pengetahuan. Dengan adanya juga kita punya sosial media, orang semakin menjadi berkelakuan keji dalam media sosial. So inilah jika kita memberikan pendidikan kepada manusia dan membendung gejala-gejala ini, dan kita ada pun kan sistem untuk membendung, kita perlu mengapa dengan pimpinan dengan baik kan, kita sudah ada setelah kejadian sentimental ini adalah gejala kerana tidak ada ethics yang baik, tidak mengikut surat Al-Quran, dan sifat-sifat division itu cuma kerana orang itu bukan sebangsa, seagama, berlainan bahasa dan sebagainya,
menambah kepada orang-orangnya division ini kan. So itulah yang kita perlu tangani, saya rasa. Balik kepada basics, iaitu menghormati sesama manusia. Kalau kita kata kita ingin majoriti Muslim, ikutlah saranan-saranan yang jelas. Demokrasi itu mestilah untuk semua orang, bukan sekelompok sahaja. Kita memeras sesuatu yang lain kan, memopres orang lain. Ditambah pula memandangkan ayat 750 ayat-ayat Quran yang menyebut dan memerintahkan, mengundang manusia untuk berfikir, bertafakur, belajar, mengkaji, memerhatikan alam semula jadi, belajar sejarah, mengkaji sejarah, mengkaji Quran itu sendiri, mengkaji manusia, menggunakan akal dan hikmah. Itu banyak. Macam mana kita boleh jadi sentimental? Padahal ini adalah asas agama kita. Lagi sekali kerana kita tidak membaca, kita lebih suka mendengar sahaja orang-orang yang tidak tentu ilmu pengetahuannya itu bercakap. Kan? Banyak macam itu. Dan itulah yang merugikan kita. Jadi, basically dapatlah disimpulkan rationality, kewarasan fikiran dan kesempurnaan internet amat ditalakkan oleh agama kita dan memerlukan banyak evidence, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita jika kita berkata sesuatu, kita hendaklah bagi evidence. Jadi, kalau kita masih sentimental bermakna itu kepincangan pemikiran kita telah merosakkan sama ada dalam sistem education kita, pendidikan kita, society kita sendiri, politik kita menggalakkannya barangkali. Politik ini itulah menyebabkan kita bertambah fascis dan rasanya amat menakutkan bagi orang-orang yang ada politik. So jadi itu saya cuba mengatakan bahawa lawan kepada rationality ini adalah menurut hawa nafsu. Itulah yang nampak yang jelas yang kita ikut dalam social media. Sama ada terlalu suka, atau terlalu benci, atau prejudice, bias. Dan ini adalah ditolak sebenarnya dalam Islam. Mengejar perkara-perkara yang tak arti, fitnah dan sebagainya itu yang paling banyak dalam social media. Ini adalah tidak digalakkan oleh Al-Quran. Taklid Buddha yang paling banyak sekali inilah yang ikut sahaja sampai benda-benda yang terlampau leceh. Baik, orang boleh percaya bahawa ini adalah ajaran Islam. Apa yang contoh-contoh dia yang terlampau leceh sekali? Kalau iman banyak itu yang bersitaan, kalau orang saya ikut kan, sampai kita nak mati dengan koma tu, berlaku. Kenapa isi tidak melakukan sesuatu? Dia yang minta asal kan, dah lama dan tak rasa dah koma baru nak kasih asal. Ada orang pada berlaku isi agama. So banyak sangat benda-benda ini yang menggalakkan kezaliman, terutama antara lain agama contohnya. Oh, benda-benda leceh tentang pakaian kan, kita nak masuk balai polis ditolak untuk melakukan sesuatu. Benda-benda macam tu boleh jadi benda-benda yang leceh macam ni. Padahal kamu gaul Islam yang paling bagus, yang paling apa dia seluruh. So kalau kita berbalik pada demokrasi tadi, demokrasi moden tentu saja adalah perbaikan kepada syura yang dilakukan pada zaman hari itu. Ia adalah mengenai musyawarah atau consultation, mengenai musyawarah atau persamarataan, juga kita tidak praktis antara manusia tentang human dignity basically. Ini semua adalah tuntutan daripada tuntutan syura. Dengan sebab itu saya kena mention, dengan segera suruh saya lupa, orang mengingatkan saya yang bermaksud syura ini punyalah important, punyalah essential dalam Al-Quran itu
kerana disebut sebaris dengan solat tadi, yang menunjukkan juga bahawa Nabi pun bukan ada kuasa mutlak, especially kalau dia bercakap daripada pendapat dia dan kuasa manusia, kuasa syura itu boleh di-override Nabi. Itu perlu kita ingatkan, especially orang-orang zaman kita yang tidak mendalami benda ini. Dan setengah-setengah ustaz seolah-olah diperlukan kan. Nabi pun tak boleh buat begitu. Nabi pun akur kepada keputusan mesyuarat, keputusan konsultasi. Kan? Konsultasi ya adalah natural dalam tribal society kan, itu. So, setiap ketuanya menjadi seorang representatif untuk komunikasi. Semua orang faham berkomunikasi dengan Nabi. Okay, so even dignity mungkin setengah orang tidak pernah dengar, tapi ada ayat yang tentang karamah Bani Adam. Mungkin kita kata human dignity, orang kata oh tak disebut dalam Quran. Itu perkataan ini adalah honor of the children of Adam, which is tujuan tauhid. Kalau kita belajar tauhid rububiyah, kenapa diemphasiskan kepada satu Tuhan? One, because one God means one humanity. Makanya itu Nabi menghapuskan tribalism dan menunaikan semua manusia. Yang kita pada tahun 2023 ini masih lagi berpolitik ratio. Kan? Banyak sangat kita jauh daripada basic agama. Dan kebaikan demokrasi lagi adalah proses mengelakkan pertumpahan darah bila ada peralihan kuasa kan. Itu contribution yang dibuat oleh demokrasi modern, penambahbaikan terhadap syura. Apa lagi? Pembahagian kuasa kepada executive, legislative dan judicial supaya tidak korup. Tapi itu pun kita dah korupkan. Apa lagi? Republik dan demokrasi kita sepatutnya republik dan moral dan bukan mock rule. Tapi fascism kita telah membuatkan dia jadi lebih kepada mock rule. So apa lagi? Kebolehan pimpinan itu lagi satu yang sepatutnya dia tidak praktikal, tidak sentimental seperti mana juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Peter itu memilih Nabi kan, kerana kekuatan personalitinya yang boleh menyatukan, mengamankan, bukannya orang-orang yang akan menjibaikan. Okay? So tuan-tuan dan puan boleh tambah lagi apa ini kan, yang patutnya demokrasi itu berlaku yang kita tak buat, dan semuanya adalah kerana pendidikan kita atau kita kurang awareness dan apa lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fazilah atas penerangan yang jelas tadi. Doktor sebut tentang banyak perkara tentang etik moral dalam demokrasi. Cuma saya nak tarik apa yang Dr. Fazilah sebut tadi pada Dr. Nazri lah, berkenaan dengan Dr. Fazilah sebut tadi, ramai orang jadi sentimental kerana dia tidak ada moral integrity kan. Tapi doktor ada sebut benda yang menarik ni tentang demokrasi. Dalam memahami demokrasi ni dia ada layer inequality. Maksudnya kita ada inequality dari sudut kelas. Maksudnya mungkin saya sebut kelas ni tidaklah kita strict sangat dengan kelas, orang kata kelas pekerja proletar ke apa, tak. Tapi maksudnya ada golongan-golongan tertentu yang kalau kita fahami sekarang, ni golongan berpendidikan, ni golongan tak berpendidikan. Contoh. Jadi saya tak nak sebut nama, tapi saya sebut ada politik, misalnya dah sebut orang yang undi parti A ni, dia ni tidak berpendidikan. Orang yang undi ni dia berpendidikan. Jadi seolah-olah ada satu layer bahawa
Kalau orang tu dia tidak berpendidikan, dia tidak informed citizen, maka dia akan lebih sentimental. Kalau dia berpendidikan ataupun dia lebih katalah dia selalu datang pada wacana, selalu membaca dan sebagainya, maka dia lebih rasional. Adakah itu satu stigma yang tepat ataupun sebenarnya ada yang kita missing daripada pertimbangan antara rasional dan sentimental, ataupun sebenarnya boleh je kita seorang rasional dan masa sama kita ada satu simpati, ada satu emotional intelligence dalam menanggapi perbezaan-perbezaan ni. Tak semestinya mesti fakta, tak semestinya mesti pada perbahasan polisi kan, perbahasan dasar. Tapi ada juga maksudnya macam mana nak mempertimbangkan benda tu kan. Bukannya kata kalau dia ni tak ada pendidikan, dia ni tak ni je, maksud dia tak dapat buat keputusan yang betul. Mungkin ada sedikit kebenaran dalam kesentimentalan dia, ataupun ada sedikit kekurangan dari sudut kita punya rationality. Bukan semuanya adalah reason, bukan semuanya adalah fakta. Macam mana doktor melihat ini? Terima kasih Ustaz. Okey, dalam pasaran idea ada kos faedah dalam menjadi rasional ataupun tak rasional. Malah boleh ada pilihan untuk menjadi seorang secara rasional dia tak rasional. Sebab ada dua. Pertama antaranya nak jadi rasional ni dia ambil masa. Dia ambil kos nak baca buku. Kan kadang-kadang kita pernah dengar dalam WhatsApp group kita banyak kan, dia kata tak nak bincanglah benda berat-berat ni kan. Benda ni besar, tak tahulah apa benda kan. Tak nak tolong jangan bawa benda berat-berat dalam perbincangan WhatsApp group kan. Sebab bagi dia terlalu banyak kos berbanding faedah. Jadi lebih berfaedah menjadi apa yang ada tu kan. Dia bagi menjadi rasional sebab Perlukan kos. bagi setengah orang not worthy their time and money and effort and energy untuk dapat tu kan. Jadi perkara di situ kan. So ni adalah political economy of education antara ni kan. Orang lihat kos dia tinggi kan. Yang kedua daripada aspek praktis ideologi dan juga budaya kan. Dalam mana-mana perubahan, malah di Amerika sendiri pada hari ini pun masih lagi pertentangan nilai antara liberal dan juga konservatism, walaupun dah ada yang baru tadi Dr. akan bawa post-truth sebelum tu neo-liberal, neo-konservatif dan sebagainya, tapi kita nampak lagi pertentangan. Amerika walaupun dah merdeka lebih berapa ni 300 tahun lebih kurang kan, kita 60 kan. Jadi walaupun ada kemajuan, ada pergerakan, tapi kita boleh lihat juga kerajaan yang sebelum ni diperintah oleh elemen konservatif yang begitu tinggi. Malah kerajaan utama Pakatan Harapan juga dijatuhkan oleh elemen additional ideologi konservatisme yang tinggi. Malah disokong oleh, kita faham ada segmen yang berbeza-beza kan dalam negara kita. Baru-baru ni satu forum saya dijemput di sini, tanya dengan saya, adakah kita faham pada hari ini walaupun baru di bulan raya 3 bulan lepas sudah ada gerakan untuk menjatuhkan kerajaan semasa, dan kawan-kawan kita di sini bertanya, adakah the second PH government ni boleh survive? Kan? Kita faham pertama dia punya game adalah permainan adalah dalam parlimen lah, nak dapatkan jumlah simple majority. Yang kedua kita ada gatekeeper kan? Kita ada gatekeeper iaitu yang di Pertuan Agong, dan pada hari ini rekayasa yang terbaru sejak 2020 adalah dengan peranan Majlis Raja-Raja juga, sebab perkara tu besar. Jadi mungkin kita tengok baginda yang di Pertuan Agong tidak mahu membuat keputusan ini secara berseorangan, jadi musyawarah dengan Majlis Raja-Raja dan sebagainya. Namun apa yang berlaku tahun 2020, tahun 2021 yang membawa kepada ketidakstabilan politik itu adalah unelected government kan. Government dilantik saja tak elected. Kita faham kadang-kadang memang ada berlaku pertukaran kerajaan di pertengahan tunggal kan. Tapi kalau berlaku pertukaran kerajaan di pertengahan tunggal, pernah berlaku di Australia, pernah berlaku di UK, pernah berlaku di New Zealand. Berlaku pun tetapi mereka masih menghormati keputusan pilihan raya. Maksudnya pertukaran itu berlaku daripada satu pentadbiran yang menang kepada satu pentadbiran yang menang juga, bukan kepada pihak yang kalah. Jadi tak ada masalah daripada sudut itu. Dan pihak pembangkang sendiri ada moral ground. Dr. Hajilah bangkit kan. Ada moral ground, ada rasa malu
untuk mengambil hak pihak yang menang. Opposition patutnya bersifat profesional, bersifat mengamalkan democratic constraint. Kita dah kalah, we supposed to be constructive opposition dan terus menyemak dan memberikan pandangan yang berharga, yang bermakna kepada parlimen, kepada negara, berbanding kita pula mengambil, sebab kita tak ada mandat yang sebenarnya itu mandat daripada rakyat kan, melalui pilihan raya. That's the rules of the game. Tapi apa yang berlaku sejak 10 tahun sudah dah dikembangkan kan, dah ada pelbagai channel. Daripada situ naik disinformation untuk jatuhkan kredibiliti semasa, untuk langgar rule of law, untuk langgar peraturan pilihan raya. Dan malah pada hari ini ada 3 bentuk mandat kalau dibangkitkan oleh Bridget Wells. Pertama, mandat pilihan raya. Yang kedua, mandat budaya. Yang ketiga, mandat performance, prestasi. BH dilihat ada mandat pilihan raya yang pertama dulu. Tapi mandat budaya kurang. Mandat prestasi orang ada berikan hanya sini. Jadi bila jatuh PN naik, PN kuat mandat budaya walaupun tidak ada mandat pilihan raya kan. Tapi PN pula kurang mandat prestasi. Yang pertama kan Tan Sri Muhyiddin. Kurang mandat prestasi, sekali kumpul-kumpul dan ada gerakan untuk mempersoalkan majoriti yang ada, sebab mana-mana keadaan berparlimen mestilah command kan, majoriti voice di August House kan, dalam parlimen. Jadi bila ada sekumpulan daripada BN ketika itu umum tarikh 3 bulan 7 bulan 8 2021 tukar government kan, dan naik government yang baru. Jadi kita dah ada daripada segi rule of law kan, daripada segi semangat perlembagaan, semangat perundangan tu malah sistem mahkamah kita sebelum itulah ada satu Casey Bofrah, salah seorang pemikir dan juga dalam legal constitutionalist yang hebat, Hakim Mahkamah Rayuan, dia kata sebenarnya dalam sistem kehakiman kita ni tidak ada masalah yang begitu mendasar. Yang masalahnya adalah kemunculan beberapa errant judges kan, yang tak nak buat keputusan berdasarkan prosedur, berdasarkan substance kan, semangat perundangan, tapi datang dengan rekayasa baru. Dan datang pula beberapa professors pakar bidang PhD dalam constitution kan, dalam constitution. Tapi bagi saya minta maaf, mereka menjadi unconstitutional constitutionalist. Ya, orang pegang perlembagaan, tapi langgar perlembagaan. Saya pernah berforum besar lah. Ketika tu nak umum darurat, kan? Nak umum darurat. Dia keluar statement. Dia kata eloklah darurat, tak payah ahli parlimen bersidang sebab macam boleh ke zoo, dia kata gitu. Ni pakar perlembagaan ni. Bila pakar perlembagaan, anti-perlembagaan ni tak boleh digantung. Setuju pula tu. Sebab mengatakan tak perlu dia tak matang dan sebagainya. Kan? Jadi pakar, expert so-called kan, support pula idea authoritarian yang memang mahukan sentralisasi kuasa penyalahgunaan dan menghalalkan kan, golongan-golongan ini dengan profesor, datuk, doktor dan sebagainya. Dan kita, masyarakat kita yang pelbagai bagaimana dibangkitkan oleh moderator, ada banyak divide, pecahan, kesenjangan kan, termasuk juga dalam pendidikan. Malah kalau kita berbicara tak malah di Amerika sendiri kan, bila dibuat survey kan, berapa ramai yang kenal presiden, berapa ramai yang tahu, yang inform tentang Bill of Rights, tentang the First Commandment dan sebagainya, less than 30% yang tahu. So malah itu juga menjelaskan sedikit sebanyak kenapa disinformation berleluasa. Macam kita di sini di sekolah kan, banyak digembar-gemburkan, malah zaman PA juga tentang kebesaran pemimpin kan, perkara-perkara yang lebih bersifat kosmetik kan, yang lebih bersifat elitis berbanding sejarah daripada bawah, berbanding memperkasakan mereka tentang hak dan kebebasan, tentang perlembagaan, menjadi sebuah menjadi masyarakat yang merdeka daripada awal. Kita tidak diterapkan, sebaliknya bergabung, berasimilasi nilai lama dan nilai baru yang pada hari ini gabungan itu yang kita panggil, ada baru dan lama, yang lamanya feudal, yang barunya neo lah kot kan, menjadi masyarakat neo feudal dalam demokrasi, dan kita masih lagi terikat dengan situ walaupun kita nampak kan
ke arah yang lebih baik kan, walaupun dia tidak elastik kan, dia agak sloping, tapi ada juga yang membuat ujian bahawa sloping itu baik kalau terlalu steep mungkin akan menyebabkan backlash ataupun backfire dan sebagainya, perlahan-lahan, tapi the fight should be kan, on lah kan, betul-betul urusan continuous. Selain daripada education dengan juga ekonomi tadi, itulah asas-asas dalam pendidikan yang perlu kita terapkan kan, tentang khasnya lah civic education bagi saya perlu dimasuk balik, apatah lagi dengan undi 18 pada jadi saya ingat seawal tingkatan 3 kalau bukan tingkatan 1, sepatutnya telah mula ada civic education, pedagogi pelajaran yang berbeza kan, bukan lagi, saya ingat lagi zaman saya belajar dulu kalau belajar sejarah kan, bersungguh-sungguh menyalin nota kan, masa tu pun belum ada lagi projektor dan sebagainya kan, kita pakai OSP kan, kalau siang makan ni nampak dinding pancang kat atas kan, macam ni lah ambil petah dulu kan. Itu satu. Dan kalau terlepas slide tu, slide yang sebenar lah bukan lagi pakai ni, slide yang benar tu tak dapat salin, habis lah. Yang kedua, cikgu ni dia punya suara, dia punya bahasa, dia punya isi tu macam raja kan, macam Tuhan. Dia terlepas habis lah. Jadi bagi saya zaman itu seharusnya telah berakhir kan, kita perlu memperkasakan pembelajaran seharusnya mula daripada rumah tingkat individu. Kita perlu pencarkan spark budaya membaca, masih patut daripada awal lagi kita kenalkan lagi falsafah-falsafah muda di tingkat dengan buku yang kecil lah, dengan mudah faham dan sebagainya kan, mungkin bergambar tadika, kemudian sekolah rendah lagi dah ada falsafah-falsafah yang ringan-ringan sebelum mereka boleh pergi yang lebih berat kan, sebab kita mempunyai kemampuan akal yang besar dan maju kan. Sekolah menengah lagi, dan saya fikir daripada situ kita mungkin boleh mempunyai anjakan yang lebih bermakna lah bila sistem pendidikan itu kita buat, kita lakukan, kita terapkan selaras dengan asas negara bangsa kita kan, sebagaimana pesanan daripada Dr. Fazlullah. Kita dah ada dah pelbagai perkara ini, tapi daripada segi saya ikutlah implementation kan, pelaksanaan tu banyak yang menyimpang. Saya ulangkan pada saudara muda. Terima kasih banyak Dr. Nazrino. Saya menarik nak tarik yang Dr. sebut tadi. Tapi kalau kita bincang yang mandat PRU, ada 3 mandat kan? Mandat PRU, mandat budaya, mandat prestasi. Saya rasa ini kena lagi satu forum. Tak boleh kat sini lah. So, menarik tu. Sebab ada 3 mandat mandat PRU, ada mandat budaya, ada mandat prestasi. Cuma tadi Dr. sebut tentang nak jadi pandai, nak jadi rasional, ni perlukan kos. Kan? Ni nak bagi ke Dr. Saiful Akram lah. Dia perlukan kos. Maksudnya kan kita ni semua dari pekerjaan yang berbeza. Ada orang yang ialah kelas yang berbeza. Maksudnya ada profesional, ada yang mahran, ada yang petani dan sebagainya. Petani ada profesional, ada birokrat. Jadi kalau nak jadi orang kata orang yang terdidik ni memerlukan kos. Jadi pemahamannya pun berbeza terhadap, dan dia satu privilege. Macam saya terfikir bila Dr. Nazrino sebut ni, kita yang berada di sini seolah-olah ada privilege. Maksudnya ada satu orang kata bukan darjat lah, maksudnya kita alhamdulillah perut telah terisi. Perut telah terisi, maksudnya kita boleh ada masa untuk spend kita punya time and money untuk datang ke sini berwacana. Kalau petani macam mana nak datang sini nak mendengar tentang demokrasi? Kan? Jadi bagi Dr. Saiful Akram, macam mana kita nak bridging the gap? Tugas siapa? Tugas kerajaan ke? Untuk kita supaya kita boleh judge dengan adil. Kalau tak, saya rasa macam dulu saya pun kalau kita kat komen-komen kan, kata kau ni apa bodoh lah, tak baca buku lah. Tapi kesian dia kalau dia seorang petani nak baca buku macam mana? Macam mana Dr. rasa macam tu? Cuma saya mungkin saya boleh meningkat sekali kita bahas secara universal secara ketidaktahuan ataupun ketidaktahuan sama membuat kita dalam kehampaan. Sebab itu saya sedikit konfirmasi balik di mana input dengan kebenaran utama dalam suci Al-Quran. Walaupun mungkin ada yang non-muslim di sini, saya kira dalam mana agama ada tuntutan dasar tentang keutamaan mencari ilmu, pengetahuan. Dan sebagai itu, tugasan ataupun taklif kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran itu menjadi saya kira premis utama. Dan kita ciptaan Tuhan yang berbeza dengan makhluk-makhluk atau individu. Tuhan memberikan
adalah satu precious gift, satu hadiah yang ini akal fikiran, akal fikiran, mana manusia boleh membezakan antara baik dan buruk, persoalan moral, persoalan etika. Dan juga dengan akal fikiran itu manusia menguasai diri. Dengan akal fikiran dan dua tangan itu ataupun dengan kudrat itu, kita dapat membangun ciptaan-ciptaan rekaan yang maha spektakuler. Malah satu objek besar terapung di langit luas bawah dengan pikiran manusia, dengan akomodasi akal yang begitu menunjang. So dari segi mungkin saya boleh ungkap tadi atau respon sedikit daripada apa yang dibahaskan tadi tentang perlu kos. Cuma keutamaan mencari pengetahuan, mencerap ilmu itu bergantung kepada keupayaan ataupun dasar masing-masing. As long as kita mempunyai semangat. Jadi kalau kita bicara dalam konteks sistem pemerintahan yang idealistik, sistem demokrasi yang kita maksud akhirnya sama sistem demokrasi, liberal demokrasi ataupun komunitarian demokrasi, tuntutan pendidikan itu saya kira menjadi satu premis utama. Ya, kan? Education for all. Perlu ada hak dalam sistem demokrasi juga. Di samping kita memberi tempat tinggal, ruang keselamatan, tapi dan satu hal yang dimanfaati dalam ruang publik itu adalah pendidikan, baik secara formal yang mana kita diasuh wacana-wacana pengkuliahan formalistik, tapi dalam masa sama pengalaman hidup, keupayaan akal fitrah itu menjadi tuntutan untuk manusia terus memperdaya akal budi. Saya kuat juga daripada pemikiran besar mengatakan all knowledge are primary. Semua pengetahuan itu berdasarkan fitrah manusia rasionalistik dengan pengalaman yang dia sebenarnya. Kalau kita bagi siapa yang mempunyai pemikiran mengenal itu, dia memadukan antara pikiran empirisme yang memadukan indrawi dengan pahaman rasional yang memuarakan keupayaan ataupun keampuhan akal. Kan itu menjadi sintesis yang kita perlu. Jadi itu menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan itu perlu terisi, perlu terabadi dalam hati dan pikiran manusia. Semoga saya boleh panjangkan sedikit yang dibahas dengan lebar oleh Dr. Fadilah tadi tentang keutamaan bermesyuarat yang difirmankan dalam surah 42 ayat 28 itu. Mungkin saya sebelum kepada itu saya akan meneliti sedikit, tapi nasihat yang bagus yang mengibrah itu daripada dokter untuk membaca sebelum prior itu ayat 28 itu menjelaskan beberapa keutamaan tentang persoalan etika yang menjadi maudhu utama. Yang saya kira jauh sebelum ayat 42 di surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 100 Tuhan akan membahasnya itu. Kita adalah ciptaan yang terbaik dan Tuhan itu dalam konteks Islami atau mungkin dalam konteks sejarah itu telah memberikan satu etika yang sangat yang sangat ultimate, commanding the right and forbidding the wrong, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kebenaran kita tanggapi sebagai yang benar, ini kita tanggapi sebagai satu kebenaran, salah itu tetap satu kesalahan juga. Dan hal itu dibincangkan panjang lebar oleh pemikir-pemikir barat yang membicarakan falsafah ketika dengan deontologisnya. Termasuk membawa wacana etika, persoalan benar atau salah. Mungkin saya boleh tarik sedikit dari inspirasi filsafat. Bila bicara tentang persoalan falsafah, ada 4 premis utama yang menjadi perbincangan baik dalam tradisi kefalsafaan barat maupun kefalsafaan Islam. Yang mana hal pertama kita bincangkan persoalan metafisik. Adakah sesuatu benda itu adil atau tidak? Nah, kemudian yang menjadi premis kedua adalah persoalan etika yang kita panjang lebar. Kita mencakupi dalam banyak aspek, dipetik dari skripsi suci juga. Kita tentang persoalan etika yang benar atau yang salah. Dan yang ketiga persoalan estetika, indah atau tidak indah. Dan yang keempat yang tidak terlepas dalam perbincangan filsafat adalah persoalan politik. Satu sistem pemerintahan yang ideal. Yang mana mungkin kalau kita mencontohkan junjungan Rasul Prophet Muhammad itu dia membawa satu naratif republikan humanis. Nabi sendiri pun kalau memerlukan satu konsensus, satu ideological hegemony, sama-sama bahasa kunci, dia memusawarkan itu. Okay? Perlu ada satu kesatuan, satu musyawarah untuk menentukan sesuatu keputusan. Nabi tidak bersifat otoritatif, tidak bersifat oligarkis, tapi membawa naratif republican humanism. Yang mana itu yang menjadi tuntutan kita juga. So persoalan
la yukallifu nafsan. Tuhan tidak akan membebankan makhluknya itu tidak berdasarkan keupayaan dan kemampuan. Janji, implementasi ataupun asuhan-asuhan galakan kepada kecintaan ilmu itu perlu kita berdasarkan dalam berbagai acara sekali. Mungkin itu situ kita nampak, dan mungkin salah satu strategisnya ataupun satu kaedah begini. Pemikir-pemikir ataupun intelektual atau sosok sarjana di universiti itu tidak dipandang oleh masyarakat umum berada di menara gading. Yang ini juga berlaku perbincangan. Julian Benda membahaskan La Trahison des Club, satu kecurangan ataupun penyelewengan para intelektual karena mereka selesai dalam ruang lingkup yang dirasakan bahasa mudah yang kita katakan di shock sendiri, in your premise, dan kita turun membumi. Karena Julian Benda memberi penjelasan the truth intellectual atau intellectual organik itu dia sifatnya oposit rather than accommodate. Jadi kita sampai wacananya kepada hukum. So mungkin persoalan-persoalan kos itu tidak menjadi suatu tataran yang utama. Bila mana ilmu sampai juga kepada khalayak dalam apa kelas mereka sekalipun. Karena tuntutan itu ada dalam Al-Quran juga banyak bilang. Saya kira kalau tidak silap hitungan saya 77 frasa ataupun ayat yang menjelaskan wa ma yataqilun wa ma yatafakkarun, tidak kau mau menggunakan akalmu, tidakkah kau mau berfikir. Ada beza yang kentara juga di antara orang yang tidak menggunakan akal fikiran dengan yang menggunakan akal fikirannya. Nabi disunami oleh Tuhan dengan ayat minas zulumati dan nur. Dan daripada kegelapan, ilmu pengetahuan itu membawa kita daripada kegelapan kepada satu pencahayaan, satu pencerahan yang mana disunami oleh ilmu pengetahuan. Mungkin kita tak saya respon secara langsung untuk kita mendapat manfaat tentang keperluan ilmu pengetahuan. Tak kira dalam profesi mana yang kita semangati dan kita ambil. Terima kasih Dr. Akram atas penjelasan. Tadi Dr. sebut menarik tentang tuntutan menuntut ilmu. Satu tuntutan menuntut ilmu yang Dr. respon tadi terhadap kos kan. Memang betul ada kos, tapi ada tuntutan. Maksudnya Islam memang ada tuntutan untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua, satu tuntutan untuk semua orang, semua kena menuntut ilmu, tak kira kelas. Maksudnya miskin, kaya, semua kena menuntut ilmu. Ini cara demokrasi. Cara demokrasi ya. Tetapi dalam masa sama ada juga tanggungjawab intelektual untuk memimpin masa, untuk memimpin orang bawah ni untuk sama-sama naik. Macam mana doktor melihat apa ni yang Dr. Saiful sebut tadi tentang penyelewengan intelektual ni, kalau hanya berada di menara gading, tidak memimpin masa untuk sama-sama orang kata tercerah, sama-sama berada dalam wacana. Yang dalam menara gading pun terlibat dalam politik. Itulah antara sebab-sebab yang berlaku. Jadi, kalau kita mahu menjadi agama yang baik, first kali, ya alhamdulillah, mendorong kita start. So kita mesti orang-orang ni kita mesti untuk supaya orang boleh belajar boleh menambah pengetahuan tentang demokrasi dan individual rights ni semua. Kalau sesuatu negara itu baik, tidaklah dia menjaga supaya semua orang dapat makanan yang cukup. Basic education, kalau dah petani dan sebagainya sudah susah nak baca, sekolah menengah patutlah memberi education yang banyak spesifik yang sebut tadi. Dan tempat tinggal yang sederhana, tapi mencukupilah supaya tidak. Kalau ada orang dekat rumah, separuh dia kena pergi merempit dahulu kan. Sebab tidak boleh berada di rumah pada waktu yang sama. Sebab rumah itu kecil, tak cukup. Jadi kalau rasanya kita kena make sure education berlaku yang basic, tapi tidak high standard lah untuk semua. Supaya at least sekolah menengah ada basic education, kita tahu nak memilih mana yang baik yang buruk. Sekarang ini tidak. Saya rasa waktu kita tak tahu lah. Kita ada pelajaran budi pekerti. Tapi kan darjah kita ada orang. Yang saya
lain dan sebagainya. So kita dibuang. Rasanya inilah yang jadi. So pelajaran moral itu penting, pelajaran civics itu penting. Bagi orang makan itu penting. Rumah dan healthcare, basic healthcare itu penting. Kalau kita mahu rakyat kita menjadi orang-orang yang terpelajar, sekurang-kurangnya ada basic. Saya pernah membaca ada orang-orang yang komplain kata kita punya degree sama saja dengan level dia cuma tahap Denmark High School. Malu tak malu? Kan? Saya bayar di universiti buat degree segala macam tapi level education kita terlalu rendah. Makanya inilah yang kita terpaksa hadapi. Kecelaruan pemikiran lebih sentimental. Jadi kita tidak membantu orang-orang kita untuk mempunyai kesedaran itu penting untuk kesejahteraan dalam negara supaya orang betul-betul faham kita sepatutnya tidak divided. Kita adalah warga negara yang mempunyai hak yang sama. Kita patut berkasih sayang antara kita, bukan mencaci-caci divide-dividekan lagi dari agama, bahasa, segala macam. Jadi apa soalan tadi? Maksudnya tanggungjawab. Tanggungjawab apa tersebut tadi, maksud tanggungjawab intelektual ni untuk memimpin masa. Dr. Akram sebut. Tanggungjawab intelektual. Ramai dan bekerja jujur dalam menyampaikan ilmu kerana kepartian dan politik. Cakap macam terus terang. Buat research pun, research yang tidak berfaedah dalam untuk membantu benda yang tak elok, tidak. Dia maksud saya tak useful, kan? Tidak bertanya soalan-soalan yang penting. Itulah, corruption ada di mana-mana saja, di setiap tempat. Kerana tidak belajar moral dan civics dan budi pekerti berlanjutan. Jadi perlulah menjaga baik. Okay. Baik, terima kasih Dr. Fazilah atas penjelasan. Saya rasa menarik lah. Maksudnya yang Dr. sebut tadi, tadi kita bercerita tentang apa keperluan semua orang menuntut ilmu, keperluan untuk spend masa satu menuntut dan tanggungjawab intelektual untuk memimpin masa. Tapi dalam masa sama ada juga orang kata orang berilmu tetapi dia memanipulasikan orang kata ilmunya ataupun dia buat untuk kepentingan parti ke, untuk cek makan ke dan sebagainya lah. Jadi maksudnya tidak semua orang berilmu juga bertanggungjawab. Begitulah, maksudnya perlu pula ada satu nilai yang mengikat dia. Dia berilmu tu satu, tapi dia juga perlu ada integriti. Satu benda. Okey, saya buka kepada soalan pada audien kalau ada soalan untuk bertanya kepada para panelis. Silakan. Tolong Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Pertama, kita tahu hari ini masalah contoh program kita minat untuk berhenti memilih seorang pemimpin di peringkat daerah. Tapi masalah ni di peringkat atas orang tu masalah. Sebab kita misalnya itu di kawasan-kawasan yang baru untuk pemimpin di peringkat atas. Jadi kita tanya macam di Malaysia kita satu adat perkati minat yang mana dikatakan budak anak menjadi bapa, budak bapa menjadi lembaga, budak lembaga menjadi undang, budak undang menjadi raja. Jadi, untuk hal ini akan mungkin komen berkaitan dengan segi legalnya, flexibility-nya, adakah boleh kita menggunakan jadi ini yang pertama. Dan kedua tadi antara kalimat yang paling saya dengar dalam forum ini adalah soal pengetahuan. Dan forum semalam saudara Pak Kiai itu meletakkan pengetahuan hal yang paling penting sebab dia kata masalah politik dan jadi negara hari ini bukan salah ahli politik, tapi salah intelektual yang tak buat kerja. Saya tinggal di penjelasan atas kita intelektual ni terjebak dengan masalah pluralism dan banding. Dan Dr. Fazilah pun ada sebut korupsi dalam intelektual. Dan saya pergi di peringkat yang paling rendah sebab kita tahu umur ni sekarang 18.
masalah dia adalah apabila pendidikan. Kita tengok dalam sejarah ke moral. Masalah dia adalah pendidikan di peringkat sekolah menekankan sistem peperiksaan. Maksudnya, pelajar hari ini walaupun kita belajar pasal politik dan sebagainya, tapi dia ada untuk menghafalkan dan skema peperiksaan. Bukan dia ada untuk faham, mendalami dan mengamalkan nilai-nilai. Dan kita lihat masalah, kita ingat jadi rendah kata-kata adalah masalah dia intelektual ni dalam bersikap akademik. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Terima kasih tadi. Yang pertama tu mungkin kita boleh lihat daripada sudut dilema perwakilan, dilemma of representation kan. Bila sesuatu perwakilan itu dipilih, dia diikat dengan dua permintaan kan. Yang dia perlukan pertama, sama ada nak ikut yang diwakilinya kan, yang mengundi mereka, ataupun yang kedua untuk mengikut mereka yang menamakan mereka. Selalunya Presiden Parti lah kan. Kadang-kadang arahan daripada Presiden Parti ini bertentangan daripada orang ramai. Contohnya adalah isu besar berlaku dalam parti, orang ramai mahukan penjelasan. Dan orang ramai minta wakil parlimen kita tanya dalam sidang parlimen lah kan. Tanya kenapa isu ni, sebab parlimen merupakan platform ataupun arena tertinggi kan, yang seharusnya isu-isu utama negara dibahaskan kan, dan di situ kita patut dapat pendedahan, perbincangan, persoalan yang menghantui kan, yang tersebar dalam seluruh negara ni dijawab oleh kerajaan yang memerintah lah, yang bertanggungjawab, yang dipilih dan bertanggungjawab kepada parlimen sebagai simbolik kepada seluruh rakyat lah, kerana setiap ahli parlimen itu mewakili kan. Namun dengan amalan-amalan yang tertentu, antaranya internal autocratization ataupun sistem besi dalaman parti di mana presiden mempunyai kuasa yang sangat besar dalam membuat pemilihan dan penempatan placement dan petanding. Kita lihat parti-parti di Malaysia, termasuk parti yang mengetuai kerajaan pada hari ini, elemen suku besi dalaman itu ada kan, kurang lebih kan. Mana-mana parti di Malaysia kita lihat terlalu tinggi kuasa presiden, itu antara yang menyebabkan berlaku perpecahan. Dalam PKR juga ada perpecahan, kita faham bagi dua camp kan, camp kedua telah keluar pergi ke bersatu. Antara sebab disebabkan kuasa pemusatan dalam tampuk presiden itu terlalu tinggi, sehingga kan kalau tukar presiden maka usahkan expo di mana presiden pun boleh dikesampingkan. Dan itu yang berlaku dalam banyak yang kita lihat baru-baru ni dalam pilihan raya kan, bagaimana kuasa parti kedua terbesar lah dalam kerajaan pada hari ini boleh diktik kan, dan boleh menyebabkan puak kedua. Sebenarnya perkuatan dalam parti ni tak ada masalah, sebab yang penting mereka bersaing secara sihat kan, dan malah itu baik sebab puak yang berbeza mewakili kepentingan dan ada yang berbeza. Kadang-kadang diperlukan proses dialektik kan, supaya ada sinergi, supaya ada pembaharuan dalam parti daripada masa ke semasa kan. Tapi ini dihalang dengan menggunakan kekerasan daripada atasan. Jadi itu yang mungkin berlaku dalam situasi kawasan segara, di mana mereka tahu the rule of the game dalam sebuah parti. Kita juga adalah sebuah kerajaan. Kalau masa di Sydney baru ni saya takrifkan, kita masih dalam grey zone dalam kawasan yang sama-sama. Saya punya argument adalah kita masih lagi di antara weak demokrasi ke soft authoritarianism kan. Kalau kita kuku besi tak tegas sangat, kalau kita demokratik pun taklah kuat sangat. Kita dalam arena situ lagi sekarang ni kan. Dan kita nampak kerajaan yang pada hari ini mandat pilihan raya yang dihasilkan dengan gabungan besar, dinamakan perpaduan, cuba untuk memperkuatkan mandat itu dengan prestasi kan. Tapi itulah kan, perbezaan budaya kadang-kadang ada satu pihak bila daripada kumpulan yang sama memerintah, banyak kelemahan mereka maafkan, mereka boleh bersabar. Tapi kalau puak lain yang memerintah, ada kelemahan sikit saja kan, sikit saja perlu dijatuhkan kan? Dan kita tidak educate masyarakat kita untuk respect perundangan itu dengan sebaiknya kan, keputusan pilihan raya itu dengan sebaiknya. Dan malah komen saya sebelum ini saya bacakan profesor dan pernah ada beberapa kali keputusan mahkamah di tingkat bawahan mengangkat kaedah-kaedah baru dalam menukar kerajaan yang against convention ataupun amalan dalam sistem berparlimen, dan membuka
floodgate yang baru lah kan. So profesor pelbagai yang kedua yang pernah saya berforum kan, walaupun saya hanya pelajar sains politik saja. Beliau kata baguslah, banyak cara nak bentuk kerajaan. Senang nak tanya soalan lain je. Jadi bila kena pula soalan kedua daripada saudara yang sama, kadang-kadang dalam universiti walaupun bukan itulah maksud yang disampaikan oleh almarhum Profesor Sebastian Alatas, beliau mengatakan perkara yang sebaliknya. Maksudnya orang berilmu di universiti melibatkan pelajar juga sebenarnya. Ilmu tinggi tapi bebal kan, parti kat tempat yang tak sepatutnya, ataupun blok tempat orang dan sebagainya, padahal dekat universiti. Tapi betul juga kata beliau, kadang-kadang dalam kalangan pensyarah pun ada kan. Jadi bila dan standard dalam kalangan pensyarah pun seperti itu. Saya melihat etika akademik di Menara Gading ni, sebab Menara Gading ni tinggi tempatnya kan. Satu menara tinggi, yang kedua gading ni perkara yang rare kan. Susah nak dapat ni. Jadi mereka yang ada kat Menara Gading ni, dia rarest lah kan, dengan spesies yang ada lah. Jadi standard kita saya lihat kat universiti kan. Jadi kita dekat universiti dengan korupsi, politiki, hierarki, highly bureaucratized, seolah-olah memikir ni adalah mengikut arahan buat research yang tak sepatutnya kan, partisan base dan sebagainya. Bermasalah lah kan. Sebagai bagi saya vanguard of the societal values tu bermasalah kan. Yang dekat bawah-bawah ni lagi lah, namun kita adalah dalam demokrasi, kita ada 3 bahagian kan, ada civil society, ada government, ada businesses kan. We should working together lah among the few ni kan, untuk menambah baik lah daripada masa ke semasa. Sebagaimana kalau saya boleh komen sikit daripada Prof. Dr. Akram tadi, betul, walaupun kita ada kelebihan, saya sebenarnya sensitif buat perut ni walaupun ada kelebihan kita datang sini, tapi sebenarnya teknologi juga membolehkan. Yang tak ada di sini ada live kan, ada Facebook live dan sebagainya. Dan dia meminta kita untuk lebih buat inovasi ya, lebih kreatif dalam mengurangkan jurang dan kesan perbezaan-perbezaan itu. Saya tamatkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nazri atas jawapan pada persoalan panel audiens tadi. Ada lagi persoalan nak tanya kepada panelis? Saya buka lagi persoalan-persoalan. Ada. Okey, silakan. Assalamualaikum